Jesus ataupun Nabi Isa alaihissalam. Sejauh manakah kebenaran bahawa Jesus adalah seorang yang beragama Kristian? Kita biasa dengar ada orang yang menyatakan, penganut agama Kristian menyatakan bahawa Jesus was a pious Christian. He went to church every Sunday and he celebrate Christmas. Jesus ataupun Nabi Isa adalah seorang yang berpegang teguh pada ajaran agama Kristian. Jesus pergi ke gereja setiap hari Ahad dan setiap tahun baginda menyambut Christmas. Ini adalah merupakan satu fahaman yang salah, fahaman yang tidak tepat, tidak benar, kerana Jesus beragama Yahudi. Baginda pergi ke sinagog, bukan pergi ke gereja. Kerana di zaman Jesus, gereja masih belum lagi wujud. Dan Jesus pergi ke sinagog pada hari Sabtu, bukan pada hari Ahad. Dan baginda menyambut perayaan Passover, iaitu perayaan umat Kristian di mana mereka menyambut kemenangan apabila Nabi Musa AS berjaya mengeluarkan Bani Israel daripada bumi Mesir, daripada kekejaman Firaun, melintasi Laut Merah yang terbelah dua ketika itu. Ya? Dengan mukjizat Nabi Musa AS, itulah sambutan Passover yang disambut setiap tahun. Jadi Jesus tidak pernah menyambut Christmas. Bahkan baginda menyambut Passover. Tambah lagi, sidang penonton sekalian, ajaran yang dibawa oleh Jesus banyak bertentangan dengan ajaran yang dibawa oleh penganut agama Kristian, terutamanya Kristian Katolik maupun Protestan, bahkan Ortodoks. Ajaran Unitarian mungkin banyak persamaan dengan apa yang dibawa oleh Jesus. Dalam kesempatan hari ini, saya ingin ketengahkan kepada sidang penonton sekalian beberapa ajaran penting, asas ajaran yang dibawa oleh Jesus yang selari dengan ajaran Bible dan ia juga selari dengan ajaran Al-Quran. Namun demikian, ia berlawanan dengan ajaran yang dibawa oleh penganut agama Kristian yang ada sekarang, terutamanya Kristian Katolik. Perkara yang pertama yang dibawa oleh Jesus ialah Jesus mengajak orang ramai untuk berpegang kepada ajaran kitab Taurat dan kitab para rasul sebelum baginda. Di samping itu, mengajak manusia untuk melaksanakan ajaran kitab Injil. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, Jesus mengajak orang ramai menyembah Tuhan yang Esa. Bukan menyembah Jesus, bahkan menyembah Tuhan yang Esa. Dan Jesus tidak pernah mengajak manusia untuk menyembah konsep Trinity. Bahkan, konsep perkataan Trinity itu tidak wujud di dalam Bible. Poin yang ketiga, Jesus sendiri mengaku bahawa baginda adalah seorang rasul. Dan yang keempat, bukan hanya baginda seorang rasul, bahkan Jesus menegaskan dakwahnya hanyalah kepada Bani Israel sahaja. Dalam kesempatan yang ringkas ini, saya akan memetik beberapa ayat daripada Bible yang menyokong kenyataan ini. Dan apa yang dibawa oleh Jesus ini bercanggah, berbeza, berbanding dengan ajaran yang diajar oleh gereja Katolik. Perhatikan sekarang ya. Poin yang pertama. Jesus mengajak orang ramai untuk berpegang kepada ajaran kitab Taurat dan kitab para rasul sebelum baginda, di samping mengajak manusia berpegang kepada kitab Injil. Tuan-tuan boleh rujuk dalam Matthew
chapter yang ke-17. Chapter yang ke-15, ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-18. Di mana dalam ayat ini dijelaskan, think not that I have come to abolish the law or the prophet before me. I have come not to abolish them. Jangan kamu sangkakan aku datang untuk memansuhkan, menafikan, menidakkan ajaran kitab Taurat dan kitab para rasul sebelumku. I have come not to abolish them. Aku datang bukan untuk memansuhkan ajaran kitab ini. Perhatikan penekanan di sini. Aku datang bukan untuk memansuhkan ajaran kitab ini. Apa yang ditekankan oleh Jesus di sini, bahawa Jesus menekankan kedatangannya bukan untuk menolak, menafikan, memansuhkan ajaran kitab Taurat dan kitab para rasul sebelum Jesus. Dalam ayat yang ke-18 ya, tadi ayat ke-17, ayat ke-18 dijelaskan, ingatlah selagi langit dan bumi belum lenyap, not an iota. Selagi mana langit dan bumi belum lenyap ataupun belum berlakunya kiamat, tidak satu titik pun daripada ajaran Taurat yang aku nafikan, melainkan semuanya akan dilaksanakan. Jadi ayat ini cukup jelas di mana Jesus mengajak pengikutnya untuk berpegang kepada kitab Taurat dan kitab para rasul yang dibawa oleh para rasul sebelum Nabi Isa AS. Oleh itu, sidang pendengar sekalian, sidang penonton sekalian, tidak menjadi hujah sepatutnya bagi penganut agama Kristian apabila menyatakan bahawa kitab Perjanjian Lama adalah untuk orang Yahudi dan kami tidak terikat dengan undang-undang peraturan yang termaktub dalam Perjanjian Lama. Kerana dalam ayat ini, Matthew chapter yang ke-5 ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-18, secara jelas Jesus menyatakan bahawa kedatangannya adalah untuk melaksanakan ajaran kitab-kitab ini. Ini poin yang pertama. Kedatangan Jesus adalah untuk melaksanakan ajaran Taurat, ajaran Injil dan ajaran para rasul sebelum baginda. Dan perkara ini selari dengan apa yang Allah jelaskan dalam surah As-Saff ayat yang ke-6, di mana Allah SWT berfirman, wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubasysyiran birasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan ingatlah ketika mana Isa putra Maryam mengajak kaumnya, wahai Bani Israel, aku adalah Rasul yang diutuskan kepada kamu, membenarkan kitab Taurat, musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat, membenarkan kitab-kitab yang ada di depan kamu, antaranya kitab Taurat, dan memberikan kabar gembira akan kedatangan Nabi akhir zaman yang bernama Ahmad, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah Al-Maidah dan juga dalam surah Ali Imran ada disebutkan, wa yu'allimul kitaba wal hikmata wat taurata wal injil, dan kami ajarkan kepada Nabi Isa Alkitab, perhatikan ya, Alkitab, Al-Hikmah, At-Taurat dan Injil. Taurat kita tahu untuk Nabi Musa AS, Injil diturunkan kepada Nabi Isa AS. Alkitab dan Al-Hikmah adalah merupakan kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para anbiya Bani Israel. Jadi, kedua-dua ayat ini sama ada dalam surah Al-Maidah dan juga surah Ali Imran menegaskan bahawa Allah mengajarkan kepada Nabi Isa AS ajaran Alkitab, ajaran Alkitab,
Al-Hikmah, At-Taurat dan juga Al-Injil. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, Jesus mengajak manusia untuk menyembah Tuhan yang Esa. Ini berarti Jesus tidak pernah mengaku dirinya sebagai Tuhan. Dan Jesus tidak pernah mengajak orang ramai menyembah dirinya sebagai Tuhan. Sebaliknya, Jesus mengajak manusia untuk menyembah, ataupun Jesus mengajak Bani Israel untuk menyembah Tuhan yang Esa. Kita boleh perhatikan dalam banyak ayat dalam Bible yang menjelaskan perkara ini. Dalam kesempatan yang ringkas ini, saya memetik ayat dalam Mark chapter yang ke-12, ayat yang ke-28 hingga ayat yang ke-29. Ketika orang ramai bertanya kepada Jesus, which commandment is the most important commandment? Jesus replied, the most important commandment is this: listen, O Israel, the Lord our God is the only one Lord. Love your Lord with all your heart, with all your soul, with all your mind. Perhatikan ayat ini di mana Jesus menegaskan berdasarkan pertanyaan orang pada beliau, wahai Jesus, apakah ajaran paling penting? Which commandment is the most important commandment? Apakah ajaran paling penting yang kamu bawa? Lalu Jesus menjelaskan, the most important commandment is this. Ajaran, perintah yang paling penting yang aku bawa ialah ini. Listen, O Israel, dengarlah wahai Israel. The Lord our God is the only one Lord. Tuhan kita adalah Tuhan yang Esa. Love your Lord with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. Cintailah Tuhan kamu dengan sepenuh hati kamu, dengan sepenuh jiwa kamu, dengan sepenuh minda kamu, dengan sepenuh kekuatan kamu. So ayat ini cukup jelas menjelaskan bahawa Jesus menyembah Tuhan yang Esa. Sekaligus ayat ini menafikan Jesus sebagai Tuhan. Dan yang ketiga, ayat ini juga menolak konsep Trinity. Saya tertarik dengan apa yang dijelaskan oleh Michael Cervantes yang hidup pada kurun ke-16 daripada Perancis. Beliau menyatakan bahawa I have read the Bible from cover to cover, but I never find the word Trinity in the Holy Bible. Aku telah pun baca Bible kulit ke kulit, dan aku tak jumpa perkataan Trinity di dalam Bible. Perkataan Trinity tidak ada di dalam Bible. Dan inilah yang disebutkan oleh William Canning, di mana beliau menyatakan bahawa the teaching of Trinity or the doctrine of Trinity is not derived from the teaching of the Holy Bible. Ajaran Trinity tidak diambil daripada ajaran Bible. Bahkan apa yang dijelaskan oleh International Association Student, mereka menjelaskan bahawa the teaching of the Holy Bible is solidly a monotheistic teaching. Ajaran Bible adalah ajaran Tauhid. Dan poin yang kedua ini ialah Jesus mengajak orang ramai untuk berpegang kepada akidah Tauhid, menyembah Tuhan yang Esa. Bukan mengajak manusia untuk berpegang kepada akidah Trinity. Dan sini kita lihat jelas percanggahan yang ada di antara ajaran Jesus dengan mainstream akidah Trinity, akidah Kristian yang berpegang kepada akidah Trinity. Yang ketiga, Jesus adalah seorang rasul yang dia bercanggah dengan apa yang diyakini oleh majoriti penduduk penganut agama Kristian yang meyakini Jesus adalah Tuhan. Dalam Bible begitu banyak ayat-ayat yang menjelaskan
bahawa Jesus adalah seorang rasul. Saya petik ayat daripada Luke, chapter yang ke-24, ayat yang ke-19, di mana orang ramai yang melihat mukjizat Jesus, mendengar ucapan Jesus, mengakui bahawa Jesus adalah seorang rasul. Apabila ditanya pada mereka, Jesus bertanya pada mereka, what things? He asked. The things that happened to Jesus of Nazareth. Jesus bertanya pada orang ramai, apakah pandangan kamu tentang apa yang dilakukan, yang berlaku pada Jesus of Nazareth, iaitu Nabi Isa AS, Jesus of Nazareth. They answered, this man was a prophet. Mereka menjawab, orang ini adalah seorang nabi, and was considered by God and by all the people to be powerful in everything he said and he did. Orang ini adalah seorang rasul dan dianggap oleh Tuhan dan juga orang ramai seorang yang begitu berkuasa, powerful, orang yang hebat tentang apa yang dilakukan dan apa yang diucapkan. Secara jelas ayat ini menyatakan bahawa this man was a prophet. Tuan-tuan boleh rujuk dalam video saya yang sebelum ini, saya dah petik beberapa ayat di dalam Bible. Begitu banyak ayat-ayat dalam Bible yang menjelaskan bahawa Jesus adalah seorang nabi, bukan Tuhan. Saya pernah bertanya jelaskan pada kawan Kristian saya menyatakan bahawa there is no any verses in the Holy Bible that Jesus claimed himself as God and asked people to worship him as God. Tidak ada ayat dalam Bible di mana Jesus pernah mengaku dia sebagai Tuhan dan memerintahkan orang ramai menyembah beliau sebagai Tuhan. Lalu kawan saya ini menyatakan bahawa, brother, if I could prove to you that Jesus claimed he is God, what do you think? Sekiranya saya boleh buktikan Jesus pernah mengaku dirinya sebagai Tuhan, apakah pandangan anda? Saya kata, show me. Di manakah ayat tersebut di mana Jesus mengaku dia sebagai Tuhan? Tuan-tuan boleh rujuk dalam John chapter yang ke-13, ayat yang ke-13. So, kawan Kristian saya menunjukkan bahawa ayat ini, John 13, ayat 13, jelas menyatakan bahawa Jesus adalah Tuhan. Kamu memanggil aku Guru dan Tuhan, dan benarlah aku Guru dan Tuhan. Benarlah, akulah dia. So ayat ini secara jelas kalau anda baca Bible dalam terjemahan bahasa Melayu Alkitab, ditekankan kamu memanggil aku Guru dan Tuhan, dan benarlah aku seperti itu. Jadi ayat ini secara jelas kenyataan daripada mulut Jesus sendiri bahawa Jesus mengaku sebagai Tuhan. Tuan-tuan sekalian, saya merujuk melihat Bible dalam bahasa Inggeris, kemudian Bible dalam bahasa Greek, kemudian saya rujuk juga Bible dalam bahasa Arab. Malang sekali sekiranya seorang itu hanya bergantung kepada terjemahan Bible dalam bahasa Melayu, mereka akan mendapat fahaman yang bertentangan, misleading. Kerana terjemahan dalam bahasa Melayu jauh menyeleweng. Ya? Anda boleh rujuk dalam terjemahan bahasa Melayu yang lama, tahun 50-an. Terjemahan lama. Diterjemahkan, kamu memanggil aku Guru dan Tuan, dan benarlah aku itu. Ayat ini dijelaskan, kamu memanggil aku Guru dan Tuan, bukan Tuhan. Sebaliknya bila saya rujuk juga dalam Bible bahasa Inggeris, dijelaskan, you call me teacher and Lord. Kamu memanggil aku Guru dan Lord.
Lord diterjemahkan dalam Bible yang moden ini sebagai Tuhan. Sedangkan Lord lebih dekat bermaksud Tuhan. Dan kalau anda perhatikan Bible dalam bahasa Arab, antum tad'unani mualliman wa sayyidan. Kamu memanggil aku mualliman, guru. Wa sayyid. Sayyid ni maksudnya Tuhan. Sekiranya ia bermaksud Tuhan, maka diterjemahkan sebagai ilah. Sebaliknya terjemahan dalam bahasa Arab dijelaskan di sini, antum tad'unani mualliman wa sayyidan. Kamu memanggil aku guru dan sayyid, yaitu Tuhan. Berarti ayat John chapter 13 ayat yang ke-13 bukan dalil Jesus sebagai Tuhan. Sebaliknya, dalil yang jelas Jesus adalah manusia yang dipanggil Tuhan. Jadi poin yang ketiga di sini menjelaskan bahawa Jesus adalah seorang rasul, dan banyak ayat-ayat yang dalam Bible yang menegaskan tentang Jesus sebagai rasul. Saya hanya petik ayat dalam Luke chapter yang ke-24 ayat yang ke-19 oleh kerana kekekalan masa yang terhad ini. Poin yang keempat, Jesus hanya diutuskan kepada Bani Israel. Jesus tidak mengajak orang ramai untuk menyembah ataupun mengikuti ajaran yang baginda bawa. Perhatikan dalam Matthew chapter yang ke-15 ada ayat yang keempat. Ya, chapter yang ke-15 ayat yang keempat. Di mana Jesus menjelaskan, I have sent only to the lordship of the people of Israel. Aku hanya diutuskan kepada domba yang sesat di kalangan Bani Israel. Ini berarti bahawa Jesus adalah Rasul yang hanya diutuskan kepada Bani Israel. Dan dakwah Jesus bersifat partikularistik, iaitu hanya untuk Bani Israel, bukan bersifat universal untuk orang ramai. Saint Paul lah yang bertanggungjawab mengubah ajaran ini daripada ajaran bersifat partikularistik hanya untuk Bani Israel kepada ajaran universal untuk orang ramai. Sidang penonton sekalian, inilah asas akidah ajaran yang dibawa oleh Jesus alaihissalam, di mana ajaran ini juga selari dengan apa yang dijelaskan oleh Al-Quran. Namun, keempat-empat perkara ini berbeza dengan ajaran mainstream yang ada dalam agama Kristian. Saya ulang balik, apakah perkara tersebut? Ajaran asas yang dibawa oleh Jesus, yang pertama, Jesus mengajak orang ramai untuk berpegang kepada kitab Taurat dan kitab para rasul sebelum baginda, demikian juga kitab Injil. Ya, jadi ini berarti ajaran yang dibawa oleh Jesus bukan hanya untuk berpegang kepada kitab Injil sahaja, ya, bahkan berpegang pada kitab Taurat dan kitab para rasul sebelum baginda. Yang kedua, Jesus mengajak manusia menyembah Tuhan yang Esa. Sekaligus ini menolak kefahaman Trinity yang percaya the Father is God, the Son is God, the Holy Ghost is God. But they are not three God, they are one God. Bapa adalah Tuhan, Anak adalah Tuhan, Rohul Kudus adalah Tuhan, tetapi mereka bukan tiga Tuhan. Mereka adalah satu Tuhan. Jadi, apa yang ditekankan dalam Bible di sini, Jesus mengajak manusia menyembah Tuhan yang Esa sekaligus menolak doktrin asas agama Kristian, iaitu akidah Trinity. Yang ketiga, penekanan Jesus sebagai seorang rasul. Jesus adalah seorang rasul. Dan yang keempat, ajaran yang dibawa oleh Jesus hanyalah untuk Bani Israel saja. Dan keempat-empat poin ini bercanggah, bertentangan dengan apa yang difahami oleh mainstream ataupun sebahagian besar penganut agama Kristian.
Moga-moga penjelasan ini akan dapat memberikan pencerahan kepada kita. Akidah sebenar ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa AS ataupun Jesus yang diutuskan oleh Allah SWT sebagai salah seorang Rasul yang diutuskan oleh Allah SWT ke muka bumi ini. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.